Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zikrul Yassin bin Nur Hazam dan juga dua rakan saya yang lain, iaitu Muhammad Syawal Hafizuddin bin Ramzan dan juga Nur Irina Maisara binti Muhammad Riza akan membuat pembentangan tentang projek jambatan kami. Kami telah memilih untuk membuat projek jambatan menggunakan jenis truss. Kami menggunakan dua kaedah untuk menganalisis jambatan kami, iaitu dengan menggunakan perisian dan juga menggunakan tulisan tangan. Nur Irina Maisara akan membuat perincian tentang perisian, manakala Muhammad Syawal akan membuat perincian tentang tulisan tangan. Seterusnya saya Nurina Maisara binti Muhammad Riza akan menerangkan tentang design modeling. Jadi kami menggunakan software Lean Pro untuk design model bridge. Jadi di sini boleh lihat jarak antara sini ke sini merupakan 0 ke 1 merupakan 2 meter, dan jarak antara span di sini merupakan 6 meter, dan ini ke sini merupakan 2 meter. Dan tinggi bridge kami design dia sebagai 3 meter. Seterusnya terdapat support di kedua-dua bahagian ni. Ini merupakan pin support, dan di sini kami letakkan roller support. Bagi load yang kami letakkan di atas bridge ini, jadi kami letakkan uniform distributed load bagi sepanjang bridge, dan kami berikan nilai 19.62 kN per meter. Jadi selesai untuk tu, kami jadi saya akan run static analysis ni. Jadi di sini merupakan deflection line. Kita boleh lihat deflection line bagi setiap member di bridge ini. Jadi ini merupakan nilai dia. Dan kita juga boleh lihat internal forces dengan menggunakan Lean Pro dengan tekan draw actual force diagram. Jadi di sini merupakan internal forces bagi bridge. Kita boleh lihat di sini bagi line yang berwarna merah yang merupakan tension, tension force, dan yang berwarna biru di sini merupakan compression force. Di sini kita boleh lihat nilai dia merupakan 63.77. Kita boleh zoom in. Yang berwarna biru merupakan negatif 63.77 ataupun compression force lah. Di sini zero force member, dan juga di sini. Selesai bagi design modeling. Seterusnya kita akan pergi lihat kepada elevation. Jadi ini pula merupakan pandangan projek bagi bridge tadi. Kita boleh dapat lihat pandangan hadapan sama seperti dalam Lean Pro, dan pandangan atas begini, dan pandangan sisi bagi bridge adalah begini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syawal Hafizuddin bin Muhammad Ramzan. Untuk perbincangan yang seterusnya ialah manual calculation. Untuk manual calculation, seperti yang kita boleh lihat pada kita punya list, kita punya UDL ialah 19.62 kN per meter. Bersambung pada internal force. Untuk kita dapatkan nilai internal force, perkara pertama kita perlu dapatlah dia punya kita perlu dapatkan dia nilai support
So untuk dapatkan nilai support, first kita akan gunakan kaedah moment. Kita akan dapatkan nilai yang kita ada, iaitu 19.62 darab dengan 2 sebab jarak dia 2, dan 29.43 1.5 seperti yang tertulis tu. Dan nilai F1 yang kita akan dapat ialah 98.5. So ini ialah basic untuk dapatkan nilai support, termasuk juga untuk dapatkan nilai BY. So dapatkan nilai BY, kita gunakan kaedah FY sama juga. So ini ialah basic yang kita selalu guna. Seperti yang kita boleh lihat pada slide yang tertera ini, kita akan pecahkan dia punya UDL tu pada setiap join untuk kita dapatkan load pada setiap join. So perkara pertama ialah kita pergi pada satu members terlebih dahulu. Pertama kita pergi pada members A dengan B. Okay, members A dengan B, satu tu kita akan buat 19.62 kN/m. Dan kita akan dapatkan point load dia, dan jarak members tu ialah 2 meter. So kita darabkan dengan 2, kita akan dapat point load 39.4 kN. Okay. Kemudian untuk kita dapatkan dia punya point load, kita perlu bahagikan 2. Kita perlu bahagi 2 untuk dapatkan titik setiap join. So bila kita dapat titik setiap join, dia 19.62. So bila dah dapat titik 19.62 pada titik A dengan titik B, so bila kita dapat pada titik A dengan titik B, kita pergi pada members yang seterusnya, iaitu member BC. So member BC kita perlu dapatkan point load dan juga perkara yang sama kita buat. So kita akan darab dengan 29.43. And then bila kita dapat 29.43, kita akan darab dengan 34.33. Bila kita dapat 29.43, kita akan pecahkan sama juga, kita akan bagi 2 untuk dapatkan dia punya point load. So pada point load C kita dapat 14.715. Dan pada join B kita dapat 34.335, kerana 14.715 kita akan tambah dengan 19.62. So pada member yang seterusnya kita akan buat perkara yang sama seperti yang tertera pada slide ini. Okay, seterusnya kita bergerak pada internal force. Perkara pertama, kita perlu untuk dapatkan kena pasti members yang mana kita perlu dapatkan dulu, iaitu ialah satu reaction dan ada 2 unknown. So kat sini ada 2 unknown, satu reaction, 2 unknown ialah pada A dengan G. So kita akan start daripada A dahulu. Macam biasa kita guna kaedah inspection method. So arah ke atas 19.62 dan arah kanan kita akan dapat 13.08. Okey. So sini kita akan buat perkara yang sama. So yang belah atas tu pun kita akan buat sama juga. Dan bila kita nak dapatkan dia punya internal force dalam tu, kita perlu 19.62 kuasa 2 tambah dengan 13.08 kuasa 2, dan kita akan puncakan, kita dapatlah 23.58. And then bila kita dah dapat tu, kita dapat, okay, step yang seterusnya kita tengok nilai members AB, kita dah boleh balancekan dah. So kita terus tulis negatif 13.08 iaitu compression. And then seterusnya kita perlu balancekan untuk nilai LB. Okay, untuk LB ni kita tahu nilai ke bawah kita ada 34.335 dan yang ke atas kita ada 98.1. Okay, so untuk dapatkan berapa nilainya 98.1, kita perlu tolak dengan 34.335 untuk kita dapatkan nilai sebenar. So berapa force sebenar yang ke atas yang tinggal. So kita dapat 63.765. So itulah internal force yang perlu kita letak pada member LB. Dan ianya negatif sebab ianya compression. So sebab dia ke atas, dan dalam members tu kita akan buat arah ke bawah, dan ke atas kita akan buat ke arah ke atas sebab kita akan tutup dia. Okay, lepas tu kita boleh balancekan untuk members L dengan C. Okay, untuk member L dengan C, kita dapat tahu kita dah dapat dah nilai bawah 19.62, atas 63.765. Untuk balancekan dia, kita perlu tambahkan dua nilai tu. So maknanya kita akan dapat 19.62 tambah dengan negatif 63.765, kita akan dapat 44.145. Kemudian kita buatlah macam perkara biasa, kita dapatkan nilai horizontal dia, arah horizontal dia berapa. So kita dapat 22.073. Okey, sebelum tu untuk dapatkan nilai
horizontal dia, kita perlukan dapat 4.145. Kita akan bahagi dengan jarak dia, iaitu jarak dia ialah 3 meter, dan kita akan darabkan dengan jarak members tersebut yang panjang itu ialah 1.5 meter. So kita akan dapat nilai dia. So kita buat perkara yang sama dekat belah bawah untuk member SC, and then kita gunakan pengiraan yang sama. Kita guna theorem Pythagoras untuk dapatkan internal force. Okey, kemudian kita tahu yang KC kita boleh dapat kosong, sebab untuk mana-mana members, dan bila kita ada satu unknown dan 3 members ni, bila ada 2 members bercabang dan 1 members palang ke atas, dan member palang tu perlulah kosong. So untuk kita dapatkan balance, dia maka jadikan kosong. Okey, kemudian untuk yang member C dengan J, kita boleh lihat arah ke atas kita ada 44.145, dan ke bawah kita dapat 29.43. Untuk balancekan, kita perlulah 44 tu tolak dengan 29, dan kita akan dapat nilai 14.715. Mari kita buatlah pada biasa yang kita buat untuk dapatkan balancekan dia, dan kita dapat nilai ialah negatif 16.455. Okey, untuk perkara terakhir, kita boleh lihat jarak kita kiri dengan kanan adalah sama, nilai force kita pun sama. So kita boleh nampak di situ, daripada members A sampailah ke member D dan member C sampailah ke D, nilai internal force semua sama. So kita hanya buat perkara yang sama sampailah ke D. And then untuk kita nak tahu pada member sebelah atas LK, J, I dan H. Okey, untuk LK kita tengok kita ada 22.073 dengan 13.08. So kita nak balancekan dia, 22 keluarlah tolak dengan 13, kita dapatlah 8.993. Dan buatlah perkara yang sama sampailah ke H. So kita dah tahulah dekat join J tu kita dah balance, sebab 7.358 dengan 7.358 ialah arah yang sama. So ianya akan balance. So untuk nak settlekan yang belah members KJ dengan JI tak ada masalah, sebab dia akan balancekan sesama sendiri. Dan jangan lupa untuk yang bawah juga, yang CD kita dapat 16.351 disebabkan disebabkan untuk kita nak balancekan dia, 22.073 kita tambah dengan 7.358, kita dapat 16.351. Kita akan dapat nilai total dia, dan kita perlu tolak dengan 13.05, sebab 22 dengan nilai 7 tu dekat arah kiri, yang 13 kat arah kanan. So bila kita tolak, kita akan dapat balance dia 16.351 kat arah kanan. Kemudian yang pada join D pun kita buat pada yang sama, kita buat ke arah kiri. So bersambunglah sampai ke DE dengan EF, sebab dia nilai sama. So untuk last sekali JD untuk kita dapat, kita tahu nilai ke bawah 29.43, so ke atas, so kita boleh nampak 29.43. So memang itu nilai yang kita akan dapat. Lepas tu kita tengok atas memang ada balance. Dan sebenarnya saya ada buat satu table untuk internal force. Table ni dia menunjukkan bagaimana saya tulis untuk pun memudahkan kita lihat nilai internal force tu daripada member sampailah ke members AB sampailah ke IH. Okey, sekian saja itu untuk manual calculation. Okay, terima kasih. Cara yang pertama iaitu dengan menggunakan tendon prategasan luaran. Tendon ini diletakkan di bahagian luar ataupun di bahagian bawah struktur jambatan, dan ia berkesan untuk menanggung beban yang diterima oleh struktur dan juga dapat menambahkan lagi jangka hayat struktur tersebut. Cara yang kedua iaitu dengan menukar rivet dengan HSFG bolt. HSFG iaitu High Strength Friction Grip Bolt, ialah bolt yang telah diubah sesuai, dan ia telah dikaji secara mendalam di Poland, dan ia telah terbukti untuk menjadi cara yang bagus untuk menguatkan sendi yang terpaku.
Cara yang ketiga ialah dengan menggunakan sistem pendakap silang. Sistem ini membantu struktur dengan mengukuhkan lagi struktur daripada beban angin. Ia mengelakkan struktur jambatan daripada jatuh ataupun bergoyang apabila struktur ditiup angin. Sekian, itu sahaja daripada kami. Maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.